Hari keempat kita berada di laut untuk tangkap ikan. Jadi kita sudah berubah tempat pula hari ini. Pertama kita berada di Sungai Hutan Paya Bakau. Kali ini hari keempat kita berubah tempat ke kawasan Laut Sebenar. Kita berubah tempat nih guys, bukan sebab ikan di laut lagi banyak berbanding di sungai. Lebih kurang juga. Kadang-kadang sungai lagi banyak daripada laut. Yang bestnya kalau di sungai, jadi banyak jenis ikan yang kita boleh tangkap. Dan kalau di laut, ikan ini tiada. Contoh, ikan kanai ataupun tembaring hitam. Ikan ini guys special. Dia hanya ada di 3 buah negara nih. 1 di Indonesia, 2 di Malaysia, dan 1 lagi di Papua New Guinea. Tapi kalau kita orang Malaysia dalam negara ni cuma ada di 1 tempat dia, yaitu di Borneo. Mostly kalau mau cari di bahagian Sabah sana. Di bahagian Sabah, di situ terletaknya banyak ikan kanai ataupun black bass. Oke, habis kita cerita pasal sungai, kita sambung ke laut. Masa kita tarik pukat nih guys, air di laut nih dia punya arus tuh kuat. Bila dia kuat, dia bawa sekali barang-barang macam daun bakau yang gugur tuh, sekali ranting-ranting bakau, dia bawa sekali melekat di kita punya pukat. Bila melekat di pukat ni, naiklah sekali bila kita tarik. Itulah sebab kita punya perahu ni kotor. Kalaulah kamu perasankan, setiap video bila saya tarik pukat, saya akan gunakan sejenis apron. Apron ni bukan sama macam yang apron mak-mak kita pakai masa di dapur. Yang itu lain. Yang ini kita gunakan apron anti air. Fungsinya dia akan tapis semua kotoran-kotoran macam lecak, lumpur dan ranting-ranting kayu yang naik sekali dengan pukat tu. Jadi bila kita guna tu tidaklah kotor kita punya baju. Sebab kalau kotor di laut ni mana ada tempat cuci baju. Cuci baju pun guna air masin je. Sebab tu lagi baik kita minimumkan kotoran pada baju kita supaya kita selesa untuk pakai semasa di laut. Cah. Kenapa ikan tu kena buang? Soalan ni pun pernah ditanyakan oleh Stephen Goh di video sebelum ni. Nama ikan ni ikan belukang, ataupun kalau di Tawau ni orang panggil ikan otek. Ikan ni sebenarnya ikan yang sangat-sangat kontroversi. Kalau kita pergi cek lah mana-mana laman web ataupun grup-grup memancing, bolehlah tengok apa dorang cakap pasal belukang ni. Kita ambil contoh daripada website ni, website umpan. Tajuk dia ikan belukang, ikan tahap longkang. Ikan ni dicakap tahap longkang sebab satu, dia boleh dijumpai di kawasan yang tempat kotor ekstrim pun dia boleh hidup. Kedua, ikan ni dia boleh makan sembarangan macam ikan keli. Dia apa pun ada, ketam dia makan.
kelomang dia makan, ikan dia makan, semua jenis benda yang boleh dimakan dia makan. Secara jujur ikan ni boleh je makan, tiada masalah. Sebab ramai je kalau kita search di YouTube ikan belukang, ramai je orang sudah start makan ikan ni dan dia tidak ada masalah pun. Satu lagi, kalau di Sabah ni, satu, ikan ni tiada harga sebab tiada orang yang makan. Banyak lagi pilihan-pilihan ikan orang boleh makan. Contoh ikan merah, ikan putih. Ikan tu lagi sedap, lagi murah. Orang lagi pilih benda tu daripada ikan belukang yang dikatakan makan tai, makan sembarang. Jadi kesimpulan, kalau kita dapat ikan ni daripada mancing, mau rasa makan tiada masalah. Kalau mau buang tiada juga masalah. Ikut kita punya cita rasa. Okay, let's go. Baru ada merasa. Ikan hiu. Ikan ni kenapa kena buang pula? Ikan ni nama dia ikan hiu bodoh, bukan hiu bodoh ya. Ikan ni sebenarnya kalau di Sabah ataupun terutamanya di Tawau lah, ikan ni tiada harga sebenarnya. Sebab orang belum pernah lagi nampak ikan ni ada dijual di mana-mana market ataupun pasar-pasar di Tawau. Jadi dan kebiasaannya ikan pun banyak lagi pilihan di Tawau. Jadi orang tidak lagi mahu mencuba ikan-ikan ni. Tapi di Semenanjung, aku pernah pergi satu kawasan di Pasar Seri Kembangan. Di pasar ni aku jumpa satu peniaga ni, dia jual ikan ni. Aku pun pertama kali terkejut bila tengok diorang boleh jual ikan ni. Sebenarnya bila aku cek di website, mana-mana website, sebenarnya ikan ni dulu-dulu pun di Semenanjung diorang tidak makan ikan jenis ni. Tapi semenjak 2 menjak ni, ikan ni sudah mula diperkenalkan di mana-mana kawasan. Dan kebanyakan pelanggan-pelanggan yang beli ikan ni akan gunakan ikan ni sebagai ikan gulai ataupun diorang masak asam pedas. Meow. Kalau kita tengok website daripada Melaka hari ini, tengok ni abang nelayan kita, dia angkat ikan hiu bodoh ni dengan bangganya. Dulu ikan ni tiada harga. Bila dia dah dapat daripada laut, dia daripada rawai dia buang balik di laut sebab tiada harga. Sekarang 1 kilo ikan ni boleh mencecah harga RM10 1 kilo. Oi, lumayan tu. Jadi aku jangkakan ikan jenis hiu bodoh ni akan dapat dipasarkan juga di Tawau dalam masa beberapa tahun juga.
Sebab sebelum ni kalau kita tengok ikan-ikan yang orang tidak makan sudah mula dijual di pasar-pasar untuk pelanggan-pelanggan. Saya sangkakan samalah juga dengan liu bodoh ni. Okey, habis cerita pasal liu bodoh, kita sambung tarik pukat. Okey, bagi yang belum pernah dengar bunyi udang, boleh kuatkan sound sekejap. Mesti dengar bunyinya. Pup, 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 pup. Sebenarnya pada waktu ni ikan yang kita dapat sedikit sahaja. Begitulah nelayan. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Hari ini hari keempat, kurang sedikit berbanding pada hari pertama, hari kedua dan ketiga. Jadi kita terus potong video ni, kita terus sambung cerita. Jadi kita bergerak daripada tempat ni di laut ke rumah kita, mengambil masa dalam 2 jam lah begitu untuk sampai ke rumah. Sebab enjin yang kita guna sangat kecil, 15 horsepower. Jadi ini sahaja video untuk kali ini. Terima kasih kerana join venture saya dari hari 1 hingga hari keempat. Saya Uci, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.